Nasib yang melanda menunggang badan direda bersendirian, bagaikan jam berpulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia penonton dapat ikuti rancangan Sentang Tam pada hari Khamis. Setiap Khamis kita ada rancangan kita pada jam pukul 2 sampai jam pukul 2.30. Maka hari ini penonton dapat ikuti rancangan kita dalam mengadakan waktu pengajaran. Berkenaan kita mengajar setiap hari Jumaat dan juga kita buat rakaman tubik usia udara kita pada hari Khamis. Maka penonton pada hari tajuk apa dia, isi kandungnya macam mana, kita boleh ikuti bersama pada rancangan Sentang Tam di hari ini. Jam berpulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua. Hadirin yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menjadi hari yang orang Islam seluruh dunia berhimpun di dalam masjid untuk menunaikan tugas yang besar di dalam setiap minggu, iaitu solat Jumaat. Jumaat adalah hari perhimpunan untuk orang-orang Islam mendengar ajaran dan menerima nasihat-nasihat yang dicerita, yang ditunjuk ajar oleh para khatib. Seluruh dunia di mana sahaja umat Islam ada, maka di situlah mereka akan berhimpun. Besarnya kelebihan Jumaat dan besarnya bilangan orang-orang Islam yang berhimpun di dalam masjid. Kita melihat persatuan yang ada di dalam umat Islam pada hari ini. Memang kita puji dan kita rasa bangga bahawa orang Islam seramai-ramai hidup di atas muka dunia ni masih lagi duk berpegang dengan ajaran agamanya dan masih lagi kasih kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan seruan hanya dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka orang Islam berada di mana sahaja dia tinggal, kerja-kerja dia, jual beli dia, hajat dia, demi untuk sahut kehendak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itulah sebagai mukaddimah, pendahuluan nak cerita katanya kelebihan hari Jumaat dan perhimpunan besar di setiap buah masjid. Hampir lipoh orang mari dengar khutbah-khutbah, ajaran-ajaran seminggu sekali di dalam masjid di mana sahaja umat Islam berada. Hadirin yang dikasihi sekalian, di masa yang kita sedang berada di dalam masjid pada hari ini, marilah kita pakat dengar nasihat yang Nabi SAW cerita kepada kita. Ad-dinun nasihah, agama itu ialah nasihat. Berarti rukun, satu rukun daripada rukun agama ni iaitunya nasihat. Bahasa sia dia panggil taktiran. Pakak beki daripada satu pihak kepada satu pihak. Kalaulah dalam hidup kita tak ada nasihat, tak ada pakak tegur menegur, memanglah tabiat hidup manusia ni dia ada salah, ada silap, ada tak kena, ada tak betul.
Jadi kita ambil lah nasihat ni sebagai ubat di dalam kehidupan kita. Sebab Nabi SAW cerita di dalam satu hadis, al-muslimu mir'atu akhihil muslim. Seorang Muslim menjadi cermin kepada saudara dia seagama. Maknanya orang Islam jadi cermin kepada orang Islam. Kalaulah kita duduk saing, kita duduk kenal pergi mari orang tu, orang ni gu kita, boleh jadi kita rapat dengan dia. Saing rapik benar kita dengan dia. Jangan lupa, kalaulah kita saing dah, bukan hanya kita saing zahir, tetapi yang lebih dalam daripada tu lagi, kita kena pakat-pakat nasihat. Kena buka perasaan kita, hati kita untuk mendengar nasihat daripada saudara-saudara kita. Boleh jadi setengah-setengah orang dia tak boleh terima orang ajar dia, orang tunjuk kepada dia. Sebab tabiat dia semula jadi lagi. Kawan ni tak boleh orang royak gapo tak boleh, kawan tak dengar. Kawan tak terima. Ada juga setengah-setengah orang. Tapi kita marilah ubah suai semula, prung semula dalam hidup kita ni. Maknanya kita selalunya nak dengar kritik, nak dengarnya orang nasihat kepada kita. Terutamanya orang yang rapat dengan kita ni, dia tahu perangai-perangai kita, akhlak kita, kelakuan kita, dia lebih tahu. Jadi semolek-moleknya apabila kita saing dah, kita kenal dah, bukalah peluang untuk kita dengar nasihat daripada guru kita. Dialah sebagai cermin. Bila kita saing dengan dia jadi cermin untuk kita tengok kata kita ni molek ke tak. Bukan hanya saing untuk makan, demo ada duit banyak, demo jamu kita. Kita ada duit banyak, kita jamu dia. Bukan sekadar tu saja dak. Bukan tolong-menolong hak zahir saja dak. Tapi hak lebih daripada tu lagi, hak batin, hak hati dan hak perasaan, hak duduk dalam. Ada banyak perkara yang menjadi sebagai syarat nak jadi sempurnanya nasihat ataupun cermin saat ni. Bila kita nak royak kepada guru kita, kita jangan tunjuk katanya kita ni lebih pada dia, pandai pada dia. Tapi kita kena guna tawaduk, rendah diri, dan gunakanlah perkataan yang sesuai, yang molek. Royak kepada dia, saudara, ataupun kita sebut nama dia. Royak molek kepada dia, kita lama dah duduk saing dua orang ni. Kita pakat-pakat beki lah. Gapo hak kita buat tak kena, dia tolong royak. Hak dia buat tak kena, kita tolong royak. Di samping tu, kita gunalah perkataan yang paling lembut sekali untuk kita nak pergi beki orang, nak royak kepada orang ni. Jadi syarat penting. Sebab roliknya orang ni, dia tak si terima. Dia tak si tengok keburukan hak ada dalam tubuh dia. Roliknya orang ni, dia nampak benda baik belaka dalam tubuh dia. Belalah dia buat tak kena. Kadang-kadang dia buat tak kena tu dia sengaja katuk. Dia nak tunjuk hak zahir, hak molek. Tu tabiat manusia. Tapi apabila kita kenal orang, nasihatlah sikit sebanyak. Terutamanya pasal nasihat umum. Kalau nasihat umum ni kena atas siapa, perasaan siapa tu, maknanya orang tu berasa sendirilah. Tapi hak secara peribadi ni bukan kita tahu, bukan kita tak guna. Bahkan lebih-lebih lagi lah pasal dakwah peribadi, nasihat peribadi tua-tua. Kecek terus-terus. Gapo hak kita boleh royak, kita royak. Ginilah untuk kita beki. Sebab dalam agama kita ni, seperti mana hak saya royak pada awal saat ni, kalaulah tak ada nasihat, hidup orang boleh jadi tak kena banyak dalam kehidupan dia. Dia duk buat gapo, dia duk kecek gapo, boleh jadi tak kena.
Pas kita nak buat macam mana nak jadi kena, nak jadi terbaiki. Ambil satu ayat akhir di dalam suratul Asri, iaitunya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ni tabiat hidup orang Islam. Watawasau ni maknanya pakat nasihat, pakat wasiat. Sahabat Nabi apabila dia hidup sekali, duduk ramai-ramai dah, dia pakat minta nasihat. Cuba nasihat sikit. Jadi orang hak beri nasihatnya, dia kecek royak-royak ke apa. Orang hak dengar-dengarlah molek. Boleh jadi kena atas dia, boleh jadi tak kena atas dia. Tapi dia boleh ambil faedah banyak daripada nasihat sana. Banding mudah-mudah kita ni kena duduk dalam awat semua. Kena duduk dalam bayangi agama semua. Jangan we terlucu kita daripada agama, jangan we terlucu kita daripada ajaran. Hak orang duk royak sama ada dalam tazkirah, dalam khutbah, dalam ceramah, dalam mengajar, jangan terlucu dalam hidup kita. Dia kita terlucu teraju bila celah katanya hidup kita mula nak jadi ekor tak kena, jarum tak kena. Mula tu nak buat maksiat, mula kecek, mula buat benda-benda tak molek. Email kita pun mula nak turun. Pas kita nak buat bagaimana? Nak jadi email kita ni selalu naik, hidup kita selalu molek. Kalau lah tak naik cepat, we jadi bobo molek. Duduk dalam radak tu lah, maknanya kita istiqamah semua. Nak hari, kecek molek, buat molek, azal molek, hati molek. Inilah orang yang selalunya duduk di dalam lingkungan agama. Watawasau bil haq, pakat-pakat nasihat, pakat-pakat wasiat kebenaran. Yang keduanya watawasau bis sabr. Pakat nasihat juga. Bukan sore dak ni, pakat-pakat royak, pakat-pakat wasiat untuk menegakkan kesabaran. Sebab hidup ni maklumlah kena sabar banyak dalam hidup. Bukan sabar hanya duit, harta benda, mengaji, hak tu saja. Bukan kesusahan saja. Bukan hak tu sebagai wasiat, sebagai nasihat untuk sabar. Kita susah, kita kena sabar. Nak marah kat orang, kita kena sabar. Bukan hak tu saja dak. Tapi semua di dalam kehidupan manusia ni, termasuknya bucu-bucu hak pasal kita kena sabar. Kadang-kadang hak molek dah, kita kena sabar ada lagi. Harta benda yang Allah Ta'ala wi kepada kita, ada lagi kita kena sabar, kena beringat dalam kita guna harta benda. Anak yang Allah Ta'ala wi kepada kita, nampak berjuruh, molek belaka, ada lagi kita kena sabar. Sabar lagu mana? Anak kita berjuruh, molek belaka dah. Ada lagi kita kena sabar untuk nak jadi kekalnya anak molek. Boleh kerong kebaikan dia tu, kita kena sabar juga terhadap anak-anak kita. Lepas tu hak lebih pada tu lagi ya, hak tak molek. Perangai tak molek, harta benda guna kau tak molek. Perangai kita hak pasal tak berjuruh mana, oh hak tu gak kena sabar banyak. Kena dengar nasihat banyak. Sebab hidup manusia ni banding mudah-mudah. Tubik daripada perut muk ni, hidup dia belok dah. Hidup tapi belok. Nak betul dengan apa? Kena betul dengan ajaran agama. Mari betul semula. Hidup hak belok kau tu belok ni. Ada orang belok sikit. Tapi ada orang belok siapa kau. Kena betul yak dia awal sampai akhir. Belok sungguh hidup dia. Tabiat semula jadi manusia ni, Tuhan bekalkan kepada kita ni tak serupa belaka. Orang tu pasal itu, orang ni pasal ni. Jadi kita ambil ajaran agama mari letak tengah. Hak ni lah jadikan kelang. Jadi hak tengah sungguh. Siapa yang tak serupa dengan ajaran agama, maknanya orang tu tak kena. Ada setengah-setengah dia ada ambil dia sebagai ngukur. Orang lain dia tak pada. Dia kira katanya hak dia betul.
Dia tak kira dengan agama royak pasal mana. Ada juga. Setengah-setengah orang ambil ajaran agama setengah-setengah. Tahu setengah, ambil setengah. Kita lah ni kena prap. Kena beki semula cara kita mikir katanya kita nak betul hidup kita nak buat pasal mana. Iaitunya jawab mudah-mudah. Ambillah ajaran agama. Ambil ajaran agama, mari letak depan. Kita kena tak kena, ajaran agama itulah taksin. Betul tak betul hidup kita, ajaran agama tu raya. Kalaulah kita betul dah, alhamdulillah, syukur. Kita tak betul, kita kena beki. Jadi hidup kita betul, main bantat. Ukur tu ukur dengan agama, bukan ukur dengan fikiran kita. Pukul apa betul dengan adat tempat kita, prakpeni, watanaktam. Bukan. Sebab tu ajaran agama ni penting dalam hidup kita. Siapa yang tak dengar nasihat agama adalah orang tu sangat rugi dalam hidup. Tiap-tiap hari dia kena dengar. Tiap-tiap hari dia kena tambah ilmu untuk beki hidup. Sebab tu wiswakon yang paling besar sekali dalam hidup kita iaitu kita sendiri. Bukan orang lain. Orang yang nak beki hidup kita iaitunya diri kita sendiri, hati kita sendiri. Nak kau tak say, nak kau tak ambuh. Duduk situ. Tanya hati sendiri. Katanya kita nak beki tak hidup kita. Kalaulah kita nak beki bermaknanya kita buka. Kita buka fikiran kita, buka dada kita untuk orang nasihat kepada kita, kita terima. Walaupun pahit setara mana, kita terima. Tapi hodok bosan sekalinya, orang tak seterima nasihat. Orang tak seterima ajaran. Hak itulah hodok sesar belakang hari. Hak itulah hodok sesar. Bukan dunia saja dak sesar. Duduk dalam kubur sesar, di akhirat sikit lagi pun sesar. Alangkah moleknya kalaulah aku boleh kelik ke dunia semula. Aku boleh beki hidup aku semula. Aku boleh betul hidup semula. Tapi tak ada arah lah. Dia masa dia lepas dah. Masa dia lepas dah, dia tak akan kembali dah. Supaya di dunia kita ni, hak lepas-lepas mari dah, kemarin dulu, minggu lepas, bulan lepas, tahun, puluh-puluh tahun hak lepas dah, tak akan kembali dah kepada kita semula. Kita duduk menyawa masuk tubik, kita duduk guna umur ni, kau duduk gi semua, gi. Di samping kita duduk gi ni, pakak-pakak kita beki. Sebab kita mengaku katanya kita ni tak sempurna. Ajaran agama sempurna dah. Duduk di kita sendiri tak segi ambil ajaran agama tu nak guna dalam kehidupan kita. Kecik mudah-mudah kat tamra dah siap dah. Cara untuk nak beki hidup manusia ni ada siap-siap, tapi duduk di kita sendiri nak pergi buka kau tak si buka. Sebab itu kita tengok dalam masyarakat kita lah ni, minta maaf dah sebut hal ni. Iaitunya apa kita boleh tengok orang Islam kita selera. Apa kita boleh tengok orang Islam kita tak ada akhlak. Apa kita boleh tengok orang Islam kita pecah belah. Padahal dalam ajaran agama rakyat siap-siap dah. Nak maju pasal itu, nak molek pasal ini. Ada siap-siap dia tanda ulama itulah dengan jasa-jasa ulama-ulama. Alhamdulillah, kita banyak syukur, banyak terima kasih kepada para ulama yang tolong ambil ajaran hak Allah Taala, ajaran Nabi tu mari duduk hurai so nak wi orang belakang-belakang ni boleh kena jalan. Banding mudah nampak. Iaitunya kita jalan mana kita tak biasa pergi. Lepas tu orang tak tulis pai. Tak ada tulis pai katanya pergi kampung tu, lekok kok tu, pergi kok tu. Dia tak tulis pai. Ada hanya semata-mata jalan, lepas tu lekok kok mana lekok. Kita tahu kata jalan ni lekok kiri, lekok kanan. Tapi tak tahu katanya nak pergi kok mana. Ulama tu lah.
Mari duduk tulis pai ke kita. Jalan ni lekok ni, kampung ni, tembuh jalan ni tembuh situ, tembuh sini. Tapi kita kadang-kadang minta maaf ni dah. Pandai-pandai sendiri. Orang tunjuk dah pai pergi kampung ni lekok kok ni. Kita pandai tak apa, aku lebih pandai lagi. Kita bukan orang kampung tu, bukan orang tempat tel tu. Tak tahu katanya nak pergi jalan ke mana. Sebab itulah kita lihat ramai orang hidup sesak atas muka dunia. Sebab dia tak berpandu, tak pergi tengok pai hak orang tulis. Tak? Tak pergi tengok pai. Pai itu iaitunya Allah dan Rasul. Banding mudah-mudahnya ulama itulah pergi tulis. Pergi tulis pai katanya mu nak pergi kat tu jalan ni. Mu nak pergi kampung tu jalan ni. Ulama mari tulis. Rasul sebagai contoh, Allah Taala sebagai apa ni? Penghukum, peletak, orang yang letak cara hidup nak betul manusia di atas muka dunia. Itulah sebagai sikit sebanyak tazkirah kepada kita sebelum daripada kita nak tunaikan satu tugas pada hari ini, iaitunya fardu solat Jumaat. Saya ulang sekali lagi, iaitu Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu ialah nasihat. Nabi juga SAW bersabda, al-muslimu mir'atu akhihil muslim. Seorang muslim menjadi cermin kepada saudaranya seagama. Sebagai akhir, iaitunya Nabi pesan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uka. Usahalah, rebutlah, ambillah perkara yang berfaedah kepada diri kamu. Ini nasihat kepada diri saya sendiri, saudara-saudara yang dikasihi sekalian, yang dihormati. Kita ambillah dalam hidup kita ni perkara hak baik. Hak tak baik kita tak sah ambil. Hak tak ada faedah kita tak sah ambil. Kita ambillah perkara hak berfaedah, sama ada kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Barulah molek cara hidup kita pun molek, dunia kita molek, akhirat sikit lagi tempat yang kita duduk tok cita-cita kita yang tertinggi, iaitunya kita boleh jadi ahli syurga belaka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua. Itulah semua rancangan kita penonton yang dapat ikuti daripada penjara daripada ustaz yang dapat bagi penjara pada kita hari ini, termasuknya beberapa orang yang dapat bagi pengajaran lah pada kita supaya dapat kita diamalkan, dan juga saya sendiri yang dapat tahu bersama, dan juga kita dapat belajar bersama, dan juga dapat digunakan masa akan datang kita, dan juga sebagai amal hidup kita. Maka pada hari ini masa pun sudah habis. Kalau penonton ada apa dia nak bagi kritik rancangan kita, dan juga nak bagi kita pergi buat rakaman rancangan ini masjid mana, boleh ikuti alamat di Kecoh TV, kita dapat bagi penonton dapat tahu bersama. Pada hari ini masa pun sudah habis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diredah bersendirian.